A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Aida Zurin jadi Johan hari ini diikuti oleh Puan Zainon, Canberra Singapura nombor 2 ya, jarang berlaku ni ya. Lepas tu yang lain tu Rajulah ya. Siapa lepas tu Cik Akmal Musa ya, daripada Puan Zainon, Aida Zurin tadi, Cik Akmal Musa nombor 3 ya, Hairul Hazri, Coach Amy nombor 4, Hairul Hazri, Khatijah Harun, Sabri Dasdas, Zaris ya, Syamsiati, yang ni semua top 10 ya. Alina Mukmin, Abdul Rahim, Abdul Latif, top 10. Terima kasih Tahaji Raja Nurbila, Dr. Narimah pun top 10. Laju depa ni. Jebon pun top 10. Patch Adam Story, Sharifah Azizah ya, Khatijah Harun, like dan share terus ya. Hairul Hazri, Ina Zalina, ni semua top 20. Baba Hassan ya, Coach Amy dah share dah. Hairul Hazri dah, Abdul Rahim, Abdul Latif ya pun dah share ya. Muhammad Zulkarnain ya, Siti Absah Kula, Nurizan Sulaiman, ni orang Singapura ni. Terima kasih banyak puan ya. Sharifah Azizan ya. Amy dah hantar pada Najwa Arifin. Wong Jawa pun top 30 ni. Unggu Karmila, Siti Mariamah ya, bernama Idris Persi, right dan share 118. Cepatnya. Dah 54 baru dah share. Kapsab Hussein, Idris Persi tadi. Raja Nurbila sebut. Amelia Amira Saidin, Syamsina Saad, Suwarti, Rifa Marjan, Yan Yayan, Siti Mariamah ya. Haji Rahim tadi tu, Rifah Majan dah sebut. Nazmi Ani, Waalaikumsalam ya. Intan Aziz, Ayu Saim daripada ya, Arizona, Maui ya, driving back home from work tu. Ya Allah, Ayu Saim ya, sambil drive back, joining us from Arizona, America. Terima kasih Rifah Marjan dah share dah. Ajmal Junaidis, salam pagi. Aminah Khalid, Aida Muna, Kharijah Harun, Zainab Hassan, Mariam ABM ya, Zaim Hadi Meskam dah masuk dah. Terima kasih. Sedekah subuh ya, semua dah sedekah subuh. Tahniah. Emma Razmi ya, Mariana Rina, Yati Setia, Nuraida 123 shares dah, not bad. So kita tunggu 200 ya, baru tak sambung ya. Rifah Marjan dah masuk. Ezrina Adam, Emily, like guys, like to 10 group or 10 people, share with them insyaallah. Ni Azian Mat Soleh ya, Emily Sain, Haj Hussein, Sharifah Azizah, Hasnah Syahari, terima kasih. Misa dah sebut. Fauzia Ismail, Mat Waji Ismaun, lama tak jumpa ya. Roslan Abdul Mukti, Alam Ahmad, Akmar Aziz, mana dia, apa nama Jasni Ahmad daripada UJM mana? Saya tak nampak. Dia ada hal kot. Sharifah Azizah, Cinta Kumamirus, Sharifah Azizah, Nur Asia, The Red Classic. The Red Classic. Waalaikumsalam. Marpu'ah Bukhari, Anis Sa'id, Aminah Muhammad ya, Arif Jumaat, Cik Musa dah share dia katanya. Alhamdulillah. Zuwaina Bacok, Emma Idi, Bacok ni orang Bugis kot. Echa Slamba, terima kasih. Kasum Tambah, Sarah Ismail, Jamaliah Nawawi, Waalaikumsalam. Echa Slamba dah sebut tadi tu. Sarah Ismail dah sebut. Diana Alias, Erin Masaid pun dah sebut ya. Akmal Aziz, Arani, Inazlina dah share, terima kasih. 161 dah share, dah sikit lagi. Noreha, Muhammad Nasir, M Nasir, Ati Syahadah Bihim, ni joang jumpa ni ya. Aminah Muhammad, Cik Wan, Musliha Jamal, Waalaikumsalam. Ella Sweet ya. Mawar, Syarif Yau, tu dia ya. Kak Syuk dah ada. Said Imran dah masuk. Abdul Rahim, Abdul Latif dah sebut tadi, dah share dah. Fadzal Ismail, Siti Kusal dah masuk. Syarifah Yasin dah masuk. Dr. Narimah tadi dah share dah. Ramai ya, ramai geng-geng ya.
Wah, dengan anak beranak dia semua, adik-beradik, anak beranak semua di share. Terima kasih. Kamisih Dinkam, Janatul Nisa, ya, Arisa, Nur Pipah, Mahmud Beckham. Cuh, Beckham ujung tu yang mahal tu. Ya, mungkin ada kaitan dengan kerabat dia ataupun peminat David Beckham. Arlina Lebay Milin, Badul Alam. Nurizan kata dah share, dah like, dah terima kasih. Siti Ayu Awina, makan coklat Zainab Hassan, Masya Allah ya. Amin doanya. Okey. Dr. Narimah dah share dengan 30 lebih kawan-kawan dia. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ada yang join kita. Abby Emily, Zahra Maknur, ya, Kak Syuk pun dah share. Abdul Rahman, Hasina Abbas, 173 shares. Ya, come on guys, make it 200. Yasimah, Mama Yasmin, Aida Nur Haida, Zainab Hassan dah sebut tadi. Makan coklat dah sebut. Echa Selamba dah share, terima kasih. Abdul Rahman dah sebut. Abah Umi, Aida Nur Haida dah sebut. Siapa lagi? Rosli Daud Pohan, Zainab Hassan, dia berselawat ya. Aida Nur Haida, Zahra dan Syahrum. Terima kasih pasangan ya. Waalaikumsalam. Emma Idi, Siti Wahida Azmi, Cikgu Ita pun dah doakan kita. Muhammad Firdaus, Nisa Caming. Ya, dia baca doa pukau ya. Aziz Jajabar yang mutakabir, Nadra Niazulah Masina ya. Siapa ni? Farhanan Fayin. Dah 203 orang share. Okey, kita punya bunga merah dah bersedia untuk sambung. Nur Farain Suhaimi, Didi Zari, Saimah Saha, Raja Norbela, Din Sum, Fauziah Ismail, Din Sam. Rifah Marjan komen pink color, dia kata baju Tok Abah ya. Has Abu ya, Olin Kitchen, Yasimah, Mama Yasmin. Okey, dah 5 Jumaat. So 200 orang, 201 viewers ya, dan 206 dah share. So kita sambung hari ini. Jom tip untuk jom sentiasa bermotivasi bahagian yang ke-9. This is 9 day. Tok Abah tadi dah minum tapi panas-panas sangat. Jadi minum sikit, sekarang sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Premium cokolate. Kena pagi-pagi memang bersemangat. Memang menaik dia punya suhu badan dan insyaAllah lawas perut dan kita rasa kenyang selama 6 hingga 8 jam. Tok Abah kalau minum ni pukul 7.30, pukul 8 sarapan sampai pukul 1 baru makan. Tak ada minum inventin, tak ada lah. Sebab insyaAllah lah dah lah kita kenyang, bertenaga ya. Dan nampak gaya aktif lah. Tok Abah sekarang ni umur 71 ahada wa sab'un. Arab kata ahada wa sab'un, 71 insyaAllah. Baru belajar bahasa Arab. Exam pula lusa exam ni, tengah-tengah praktis ni. Sambil malam tadi nak study. Cucu ajak turun daripada tengah atas ke tengah bawah, setengah jam ke bawah dengan cucu. Letih nak study. Ponteng malam tadi study ya. Malam pagi ni tak ada study, malam ni pun study, esok pun study. Mudah-mudahan bersedia untuk exam Rabu malam, Khamis. Exam kau. Orang tu apa? Taklah nervous tapi memang tak biasa ambil exam. Dah berpuluh tahun tak ambil exam. Ya, bagi exam kat orang biasalah, bagi quiz biasalah, tapi mengambil exam dah berpuluh tahun tak pernah. Jadi terasa excited juga. Ya, exam online tu tak boleh menipu, tak boleh meniru. Ya, bahasa Arab basic baru belajar ya. Kawan-kawan Tok Abah umur yang paling kecil 11 tahun. Tok Abah baru 71. Ya, ahada wa sab'un. Ahada wa sab'un, 71. 72 apa? Isnan wa sab'un. Isnan wa tab'un. Salasatu wa sab'un, 73. Okey, semalam kita berhenti kat nombor 17. Tok Abah kata apa? Untuk bermotivasi, stay in the zone. Kata pakar psikologi, when you are in the zone, you can give your best. Awak rasa charge, bersemangat, bermotivasi, ya, seronok, bertenaga, ya, berkobar-kobar when you are in the zone. Ya, in the zone ni artinya awak dalam mood atau keadaan yang terbaik. Mungkin sebab kena minuman yang awak gemari. Tu Tok Abah dah minum ya, tu premium cokolate. Ni ya, minuman lazat yang berkhasiat, yang bagi tenaga, yang melawaskan perut dan rasa kenyang sepanjang hari insya-Allah. So itu pun asbab untuk in the zone. Tok Abah duduk kat corner Tok Abah.
Ya, lepas tu dah siap sedekah subuh, yang in the zone ya. Waktu pagi dah sedekah subuh, ya, lepas tu dah berdoa, berniat masa sedekah, dapat pula apa nama kita punya premium cokolaté, maka Tok Abah rasa in the zone. Kita in the zone, waktu yang sesuai, selepas makan yang sesuai, suasana yang sesuai, in the zone. Ya, lokasi yang sesuai. This is in my old small mini studio kat rumah ni. Di sinilah penjuru Tok Abah. Ni ke atas. Jauh daripada anak cucu dan kucing-kucing. Kalau untuk apa ni recording untuk anak-anak semua tu Tok Abah buat kat bawah. Kat bawahnya, kat living room. Sana tu kucing-kucing kadang enter frame. Si Jungkook, si Sarangnya dengan si Lulu, dia suka enter frame. Di samping cucu-cucu. Masing-masing nak sama. So stay in the zone. Mungkin tempat yang sesuai, masa yang sesuai. Ada orang budak-budak ya, student study in the zone, dia pada pukul 4 pagi. 4 hingga 6 pagi tu in the zone. Dia seronok, bersemangat. Dan kalau nak belajar, duduk kat kerusi menghadap kiblat, senyum. Doakan pensyarah atau guru-guru, doakan kawan-kawan sekuliah. Lepas tu baca Fatihah, ibu sekali doa, Alam Nashrah, ya. Lepas tu ayat doa penang hatilah. Ya, Allahumma Allah subhanakala ya. Qalu subhanaka Allahumma aftah alaina kul rabbi zidni ilma, ya. Dan jangan lupa al-insyirah, alam nashrah laka sadrak, untuk terang hati. Yang penting duduk menghadap kiblat, senyum, doakan pensyarah, doakan guru untuk dapat keberkatan ilmu. In the zone. Itu semalam punya point. Ya. So hari ni sambung ke tip nombor 18. Tip nombor 18 ialah macam mana nak sentiasa bermotivasi. So Tok Abah bagi hint selalu. Motivasi berada dalam diri, bukan di luar sana. Ada orang kata, macam mana I nak memotivasi ya? Sekitar bising orang pun tak bagi semangat ya. Lepas tu tempat tak selesa, panas sangat. Kesian ya, kesian. Dan Tok Abah jawab dengan contoh yang biasalah, maaf ya, repeat. Ikan yang tak ada brain ya, ikan no brain tau. Ikan yang tak brain, tak ada feeling, tak ada iman. Ikan tak ada iman. Ikan yang tak ada diploma, tak ada SPM pun tidak tergugat dengan persekitaran air masin. Ikan yang sekitarnya masin, tapi dia sendiri ya, ikan dia tak masin selagi belum mati. Ikan yang tak ada diploma, tak ada SPM, kau tak faham kesindiran Tok Abah. Tapi awak yang ada SPM, ada diploma, ada ijazah, ada iman, ada pengalaman, ada memori, ada emosi, mudah tergugat dengan persekitaran. Siapa lebih hebat? Awak ke ikan tongkol? Of all the ikan ya. Awak ke lebih hebat ke ikan kembung lebih hebat? Itu satulah. Satu cara nak reprogram otak kita. Malu aku dengan ikan. Malu aku dengan ikan. Ikan yang no brain pun tak tergugat dengan persekitaran. And yet you. So, itu semuanya Tok Abah garap. Point nombor 18 ialah pilih untuk ceria dan berjaya. Ya. Pilih untuk ceria dan berjaya, because orang yang ceria always in the position to produce their best. Only happy people can give their best. Ini kajian psikologi. Bila kita ceria dan bahagia, banyak hormon-hormon positif yang dirembeskan oleh badan, dan anda dalam situasi yang berkobar-kobar untuk melakukan kebaikan dan mencapai kejayaan. When you are happy, all your body chemistry is ready for you to give your best. Anda mampu memberikan yang terbaik bila anda ceria. Tu sebab Tok Abah ada pesan ribu-ribu kali, bangun tidur senyum, menghadap kiblat, angkat tangan doa, senyum minimum 30 saat. Kan dah ulang ribu-ribu kali. Kenapa? One positive thought in the morning will push you to great heights. Satu pemikiran positif waktu pagi akan merangsang anda untuk in the zone, untuk sentiasa melakukan yang terbaik. Sebab kajian psikologi mengesahkan orang yang ceria mampu ada tenaga, semangat dan inspirasi untuk lakukan yang terbaik dan bermotivasi. So, bangun pagi terus senyum guys. Bangun pagi terus senyum, tanda kita bersyukur dengan Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa alinsur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami selepas mematikan kami. Lepas mematikan kami, magic. Dan kepadanya kami akan dikembalikan. Betul baca doa, membuang sifat-sifat negatif supaya kita sentiasa ceria. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Dalam mak surat ada,
wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukh, wa a'udzubika min ghalabati tani qahri rijal. Ya. Kalau lupa Google lah doa membuang sifat-sifat negatif. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal hamdani, ya Allah, hindarkan aku daripada keluh kesah dan duka cita. Jadi bila tak risau, tak ada was-was, tak ada kabur, keluh kesah, duka cita, tak sedih, you are happy and motivated lah. Ya, hindarkan aku daripada takut, lemah dan malas. Tak lemah, tu sebenarnya taubat mulakan dengan premium cokolatir, tak lemah dan malas. Hindarkan aku daripada takut dan bakhil. Ya, bakhil senyuman, bakhil keampunan, bakhil ilmu, bakhil pengalaman, bakhil wang ringgit. Sebenarnya pagi-pagi subuh, sedekah subuh, nak buang sifat bakhil. Dan barang siapa yang memulakan memberi salam atau menyapa orang lain, membuang sifat bakhil. Masya Allah. Dengan aku daripada sifat bakhil, ya, takut dan bakhil, dengan aku daripada beban hutang. Hutang wang ringgit, hutang budi, hutang solat, hutang puasa, hutang. Ya, tanggungjawab, hutang deadline. Ya, dan hindarkan aku daripada gangguan manusia. Wa qahri rijal bermaksud gangguan laki-laki, tapi dia jamak lah, ya. Itu secara umumnya gangguan daripada manusia. Jadi bila kita bangun tidur dengan senyuman sambil berdoa, your whole body chemistry berubah, kita akan charge up, kita akan bermotivasi, kita akan terus masuk in the zone, insya-Allah. Kan berkait nombor 17 18, pilih untuk ceria dan berjaya. Dan taubat ulang dan ulang, orang yang ceria mampu melakukan yang terbaik, gitu ya. Dan ramai orang dengar taubat cakap ni dalam perjalanan ke kerja. Dia kata apa? Terima kasihlah saya dalam perjalanan kerja ni saya naik semangat. Dari tak bagi memang naik semangat pergi kerja. Mudah-mudahan, amin. Sebab salah satu niat falsafah hidup taubat ialah, ya Allah, jadikan aku sebab orang lain ceria. Jadikan aku sebab orang lain berubah. I cannot change people. Only you can change yourself, ya, dengan izin Allah. Sebab apa kata Allah, ya, based on Nabi, ya, Allah takkan ubah nasib satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya dengan sumber-sumber yang ada dalam dirinya yang Allah berikan. Nampak? Mana boleh taubat ubah orang? Ya, Allah pun tak nak ubah, bukan tak boleh. Allah kun fayakun, tapi Allah tak nak ubah orang kalau orang itu sendiri tak nak ubah dirinya. Who am I to change you? I don't want to change you. I can afford only to change myself. Itu pun dengan izin Allah. Okay? Itu semuanya taubat seronok sangat bila orang kata dengan asbab, dengan taubat punya motivasi, saya bersemangat pergi kerja, saya senyum, ya, saya suruh anak-anak saya pun dengar, dan kami sama-sama pergi, bapa mak nak pergi kerja, anak-anak nak pergi sekolah, pergi kampus, so mereka semua dalam keadaan yang positif. Alhamdulillah. Ya. So taubat punya falsafah hidup since 1970s, sorry. Ya. Leave someone in a better state. Itu taubat belajar pada taubat punya coach Marianne namanya. Marianne ni mengajar taubat NLP tahun 70-an. Taubat belajar Neuro Linguistic Programming. Tu masa tu orang tak dengar pun apa NLP, taubat dah belajar tahun 70-an. Ya, so Marianne kata kat taubat, Muhammad Fadilah. Ya, you must have a driving philosophy in life. Dan taubat pun buatlah macam-macam. Macam tulis lah, kereta pun pensyarah kan, tulis. Marianne pandang sebelah taubat, dia kata, this is the best for you. Dan taubat tu apa? Jadikan aku sebab orang lain berubah. Jadikan aku sebab orang lain gembira. Jadikan aku sebab orang lain selesai masalah. I put it in English lah. Come on guys. Yeah. Make me the reason other people change. Dan lepas tu Marianne reword my statement. Dia kata apa? Your life principle is Muhammad Fadilah, live someone in a better state. Itu dia punya statement. Tu tak apa pun catat. Tinggalkan manusia dalam keadaan lebih baik. Maksudnya, siapa-siapa yang Allah ialah berikan peluang jumpa Tok Abah, baik kaunseling, berbual, bercerita, duduk semeja, yang whatever. Bila orang jumpa Tok Abah dengan sebab berbincang, berbual dan aura yang kita pancarkan, orang itu akan berubah. Ya, daripada sedih kepada gembira, daripada tak tahu kepada tahu, kepada tak bersemangat kepada bersemangat. So, Tok Abah jadi sebab, bukan Tok Abah mengubah orang. Tok Abah jadi sebab. Ya, I want to be the reason. Just like this one lah, ya. Tok Abah makan kondisi plus malam tadi. Ya, malam tadi Tok Abah makan, ya, makan 2 biji lah, pagi dan malam, ya. Selepas makan, ya. So Tok Abah makan jadi sebab untuk so jari-jari Tok Abah ni kadang ada trigger finger, tapi sebab makan ni, exercise, malam tadi pun buat
Tera punya apa nama, anak tolong anak Tok Abah Muhammad Syakir tolong ya. Tok Abah belajar satu stretching baru kat bilik air. Tok Abah cuba ya, untuk betulkan Tok Abah punya tulang belakang yang sakit-sakit ni. So kena stretching ke bawah ya, ke belakang sambil touch the wall. Tok Abah ni dulu gymnas, so badan agak fleksibel. Tok Abah buat kat bilik air, dia suruh buat 15 kali. Tok Abah buat, lega sikit ya, lega. Tengok pagi-pagi ya. Ana umuri ahada sab'un. Umur saya 71 tahun. Cakap Arab ni, cakap Jawa korang tak faham juga, so cakap Arab lah ya. Umuri ahada wa sab'un, 1 dan 70. Arab 1 dan 70 bermaksud 71. Ana umuri ahada wa sab'un ya. Bolehlah senang Jawa. Okey. So, program kita pagi ni, bila kita pagi ni dibawakan oleh webinar pada 18 hari bulan Julai, iaitu jom jadi warga kerja yang berintegriti. Tapi kata apa anak Tok Abah, mungkin bos-bos akan hantar, head of demand hantar, tapi staff sendiri tak nampak keperluan untuk mereka pergi ke program integriti. Tok Abah kata, mana boleh tak nampak keperluan ya. So anak Tok Abah pun pesan yang tell them apa perlunya. Yalah, kadang kita ni orang tak respect sebab tak ada integriti. So kita attend program integriti, tahu apa punca tidak berintegriti, apa kesan kalau tak ada integriti, supaya mereka lebih berintegriti, supaya orang respect, kawan respect, orang bertanya, bos sayang, bos percaya, bos nampak kita punya positivity untuk dinaikkan pangkat atau diberikan extra bonus ya. Allah pun sayang sebab kita berintegriti, amanah ya. Anak-anak respect kita. Kadang dulu anak-anak tak dengar cakap mak bapak, sebab anak-anak tak dengar cakap mak bapak, anak-anak ikut perangai mak bapak. Rupanya mak bapak kurang berintegriti ke tempat kerja, maka anak-anak pun tak respect, anak-anak pun tak dengar, anak-anak pun tidak jadikan kita sebagai contoh mereka. So Tok Abah nak rangsang semua orang, please come to our webinar pada 18/7. Ask from your boss for permission. Bos-bos hantarlah ya staff. Bos memang nampak keperluan ya, nak jadi pekerja yang berintegriti untuk kelangsungan organisasi. Itu memang jelas. Organisasi akan jadi hebat, akan orang respect, akan berwibawa, akan berprestasi tinggi. Tetapi yang paling penting, pekerja yang attend program Tok Abah insya-Allah jadi yakin diri, berubah jadi orang baru, membentuk aura yang positif, agar Allah sayang, keluarga sayang, anak-anak pun respect ya, kawan-kawan respect, bos respect, mudah naik pangkat ya, dan awak jadi orang baru yang you pun seronok. Dan yang penting, ni Tok Abah rasa sangat penting, mak ayah bersyukur ada anak macam anda. So please come to our webinar, menjadi pekerja yang berintegriti, agar mak ibu ayah anda yang masih hidup berbangga anda anak mereka sebab anda berintegriti dan berubah jadi orang baru. Dan kalau mereka sudah meninggal dunia, mudah-mudahan asbab integriti anda dan doa anda dan amalan-amalan baik anda, maka dapat membantu, doa anda dapat membantu mak ayah di alam barzah. Wow. Come Tok Abah punya webinar ya, pada 18 hari bulan Julai ya, 10 pagi sampai 1 tengah hari insya-Allah. Dah ramai orang mendaftar, so come ya, insya-Allah ya. Okey. Tok Abah excited aja ya. Malah ujung-ujung usia kan, mungkin akhir-akhir hayat ni kita kena sentiasa ceria, sebab Tok Abah ulang, orang yang ceria insya-Allah ada potensi untuk melakukan yang terbaik, sebab Allah bagi dia kekuatan, semangat, inspirasi dan kata tu motivasi lah ya, untuk bertindak dengan terbaik. So point nombor 18 ya, tip untuk sentiasa bermotivasi. Tip nombor 19. Ni hari ke-9 ni. Ya, hari ke-9 Tok Abah cakap ni, bahagian yang ke-9. Dan Tok Abah ada 50 lebih tips. Ya, ini yang sedia ada. Mungkin dalam 2-3 hari lagi akan Allah bagi ilham baru, tip baru. Mana tahu, mungkin lama lagi kita akan bincang ni. Nombor 19. So, cari jalan untuk sentiasa seronok buat kerja atau belajar. Ini pun Tok Abah pun pernah bagi hint dan pernah bercerita. Tok Abah tanya pada seorang cucu saudara namanya Alia binti Datuk Seri Talat ya, orang Talat lah orang panggil, tapi sebenarnya Talat ya, Talat ya. So dia ni baru graduate. Tok Abah tanya dia, Alia, how's your job? Okay lah Tok Del, tapi kadang-kadang boring, kadang-kadang interesting lah.
Tok Abah kata, well, to give your best, you must be happy and cheerful. So set, betulkan balik matlamat awak bekerja. Dia bekerja dari rumah. Dengan Google, kerja kat rumah. Jadi kerja kat rumah, kadang suasana. So Tok Abah kata apa? Kalau duduk menghadap kiblat, set your table facing the west. Kalau orang putih, orang bukan Islam ya, dia kiblat tu mana? West. Barat lah, barat. Lebih kurang dalam 5 darjah lari daripada kiblat barat tu ya. So bila kita menghadap ke kiblat atau ke barat, ion dalam badan dan ion di bumi akan selari. So you akan tenang, bersemangat, bermotivasi, boleh fokus lama, duduk pun selesa, yang mudah ingat, mudah kata tu fokus ya, mudah ingat, mudah menghafal, kesannya subhanallah kan, magicnya just because you menghadap kiblat. Dan inilah yang selalu Tok Abah pesan, doakan majikan. Dan maaf ya, Tok Abah repeat my finding, my survey, my small survey, but repeated surveys, using thousands and thousands of sample of respondents. Apa yang Tok Abah dapati? Tok Abah tanya mereka dalam tiap program, tiap kumpulan yang Tok Abah jumpa secara maya atau secara live. Tok Abah tanya, berapa orang yang semalam doakan majikan? Itu yang Tok Abah kata 3%, ya, lebih kurang 3%. Ya, pekerja tak kisah what level. Menteri doakan bosnya, doakan Perdana Menteri. Agak-agak berapa orang menteri doakan Perdana Menteri? No comment ya, sebab Tok Abah tak buat kajian. No comment lah. Berapa orang guru doakan Kementerian Pendidikan, dia punya majikan? Tok Abah dah tanya, adalah 2, 3, some group up to 4%. Tok Abah tanya cikgu-cikgu, berapa orang yang semalam ataupun pernah lah minggu ni doakan Kementerian Pendidikan? Angkat tangan. Cikgu pun ketawa. Tak pernah teringat pun Tok Abah. So macam mana nak seronok bekerja? Majikan tempat awak mengutip rezeki Allah pun awak tak doakan. Nampak tak? Ini bukan buat lawak ni. Ni bukannya teori. This is practical. Guys. Munasabah tak doakan majikan tempat awak bekerja? Munasabah tak? Semua akan jawab, munasabah. Susah ke angkat tangan menghadap kiblat? Ya Allah, selamatkan Kementerian Pendidikan tempat aku mengutip rezeki sebagai seorang guru, sebagai PPD, sebagai PPN, sebagai Menteri Pendidikan Kanan. Contohlah. Menteri Kanan Pendidikan. Contohlah, bukan nak perli cindih siapa-siapa. Dia bagi contoh. Orang tua bangka ni nak buat apa lagi, nak perli orang, tak ada masa. Diri sendiri pun banyak silap, nak cari salah orang, buat apa? Tapi yang penting, Tok Abah dengar kata seorang sarjana kepada Tok Abah, Maimun Umar Sifus, kalau dalam diri kita banyak kebaikan, mudah nampak kebaikan orang. Kalau dalam diri kita banyak keburukan, kejahatan, kita mudah nampak buruk dan jahat orang. Wow, I like that statement daripada seorang sarjana. Tapi ingat, berfikir macam sarjana, macam pendeta, bercakap supaya orang biasa faham, agar rakyat jelata faham. Tok Abah ada seorang kawan, kalau cakap ya, Tok Abah pun maaf ya, Tok Abah pun ni ada pengalaman, adalah sikit pelajaran, ada PhD lah ya. Tapi kalau tak faham pun apa dia cakap, punya tinggi dia punya cakap, akan follow, but I cannot see dia punya pentakulannya lah. Tiap-tiap patah perkataan tu kita faham, tapi ke mana dia nak bawa ni? Apa sebenarnya message dia? Tak berapa jelas. Ni Tok Abah yang orang yang banyak berfikir, bukan yang berbangga diri, tidak. Kalau Tok Abah yang tua bangka, yang adalah sedikit-sedikit ilmu, sikit-sikit lah pengalaman, pun susah nak faham. Agak-agak orang biasa boleh faham tak? Ni bukan underestimate orang lain, bukan. Itu sebabnya Tok Abah pesan pada anak-anak Tok Abah, berfikir macam pendeta, macam sarjana, bercakap agar orang biasa faham, rakyat jelata faham. Then you are a good communicator. Kalau orang biasa boleh faham, orang yang luar biasa, of course faham. Kalau pelajar SPM boleh faham, takkan cikgu-cikgu tak faham. Kalau pelajar SPM boleh faham, takkanlah profesor budak universiti tak faham. Contoh, berfikir macam sarjana, macam pendeta, bercakap untuk orang biasa atau rakyat jelata faham. Itu my own small quotation lah. Berfikir macam pendeta, bercakap agar difahami rakyat jelata. Itu Tok Abah punya quotation. Sebab nak tengok mat kilau, atau yang tengok rakyat jelata, bahasa mat kilau. Rakyat jelata, mana ada orang pakai perkataan rakyat jelata? Orang baru.
Orang lama je, orang-orang geng Mak Kilau je. So, tanya ya, 4 hari ditayangkan kutipan 11 juta. Wow, fantastic ya. Tok Abang yakin dapat 50-60 juta nanti ya, atau lebih. Dia punya box office ya, mudah-mudahan. Ya, sebab benda ni ramai orang tengok. Tok Abang belum tengok ya. Tok Abang punya baca komentar. Ya, tadi seorang sahabat Tok Abang namanya Dr. Tengku Asmadi, dia dah dapat tengok masa pelancaran ya, preview, maka dia sangat kagum. Dia kata sangat berani, sangat tajam sindiran melalui kata-kata orang putih, bagaimana orang Melayu yang tidak bersatu dan tidak maju ke depan ya, sebab dengki, sebab tak satu hati, sebab khianat, sebab and all those nonsense yang kita faham. Ya, padahal patutnya orang yang beriman ini tinggi adab, sikit atau rendah biadab. Tinggi adab, rendah biadab. Tok Abang kod hang tua. Ya, orang yang berilmu, orang yang beriman, tinggi adab, rendah biadab. Tapi malangnya orang kita sekarang ni tinggi biadab, kurang adabnya. Bangsa apa ni? Ya, think about it guys. Think about it. Jangan marah Tok Abah aja. Jangan sentap. Think about it. Okay? So itu yang Tok Abah nak sebut. Point nombor 19, cari jalan untuk seronok buat kerja, untuk belajar, cari jalan untuk seronok bekerja, untuk belajar, untuk membantu buat CSR. Rupanya orang yang dah biasa buat aktivis-aktivis yang biasa membantu orang susah, mereka rasa gian kalau tak keluar membantu mangsa banjir, mangsa gempa, masa tsunami ya, masa musim sejuk, orang Syria, orang Palestin ya. Kawan-kawan yang dah pergi dah, dia akan pergi dan lagi dan lagi dan lagi, sebab mereka nampak dia punya kemanisan memberi khidmat kepada orang susah. Orang yang baik rasa bahagia membantu orang lain. Orang yang baik rasa amat bahagia bantu orang lain. So, terus membantu orang lain. Ya? Dan semua orang memang potensinya memang baik. Kita dicipta oleh Allah dalam keadaan yang baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsan taqwim. Sesungguhnya aku mencipta manusia dalam keadaan sebaik-baik kejadian. So, kita dicipta oleh Allah dengan penuh kebaikan. So, let's unleash our good points, good deeds, good traits, and jadi orang yang hebat. Ya, Allah tak ubah nasib kita, tapi kita kena ubah diri kita dengan sumber-sumber, dengan resources yang Tuhan telah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita. Banyak sumber kalau kenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Gitu ya. Nombor 19, cari jalan untuk seronok, untuk bahagia, buat kerja, belajar ke, beri khidmat ke, CSR ke, membantu ke, jadi aktivis ke, bantu kucing jalanan, bantu orang jalanan, orang gelandangan, bantu, kita rasa bahagia sangat. Suruh orang berkorban ya, cari jalan untuk rangsang orang berkorban untuk ibadah korban bulan haji ini pun rasa sangat bahagia. Tok Abah terlibatnya, mudah-mudahan ya kita sama-sama berkorban, sebab antara amalan ibadah yang amat Allah suka untuk di bulan haji ialah melakukan ibadah korban. Jom kita berkorban. Tok Abah mewakili banyak organisasi lah, tapi ya Tok Abah juga sebagai duta tabung korban. Tabung korban, jom kita berkorban, lakukan korban ya. Kalau tak cukup kita buat menabung lah ya, online, semua online. Sama ada tahun ini ataupun tahun depan yang kita menabung untuk korban dan akikah di lokal, di tempat, di negara kita. Banyak orang yang buat di luar negara, mungkin murah sikit, tapi yang afdal mahal sikit, tapi di negara kita. Sebab ramai orang di Malaysia pun ada yang tak pernah rasa daging bertahun-tahun di Malaysia guys. Dan awak dan Tok Abah, maaf ya, boleh makan daging tiap-tiap hari. Bukan sombong, tapi kita kalau nak makan daging hari ini pun adalah kemampuan. Kena bersyukur sangat. Dan cara kita bersyukur ialah dengan memberi, dengan berkorban, untuk membersihkan rezeki kita, untuk kata tu tanda bersyukur pada Allah. Dan itulah amalan yang sangat dituntut dalam bulan haji ini. Allahumma salli alaihi. Dan pada 30 hari bulan, hari terakhir untuk kita bercukur. Tok Abah dah siap-siap potong rambut sebenarnya. Bercukur, potong rambut, potong kuku. Last day 30 hari bulan untuk mereka yang akan berkorban. Jadi selama 10 hari kita tak boleh bercukur, bukan tak boleh lah, tidak digalakkan, makruh ya, tidak digalakkan kita bercukur ataupun potong kuku ataupun potong rambut dan sebagainya.
Bukan nak sama pencomel macam kambing atau lembu yang kita korbankan. Bukan. Ada orang kata, kenapa tak boleh bercukur? Supaya nampak macam kambing. Gila punya excuse. Supaya nampak macam lembu. Bersimpati dengan lembu yang banyak bulu. Kata orang yang tak faham, dia buat lawak sebenarnya. Tapi tentang agama ni jangan buat lawak lah ya. Ada benda yang kita boleh buat lawak, tapi ada benda yang kita tak wajar buat lawak lah ya. Kenapa kita tak boleh bercukur masa orang nak berkorban 10 hari tu sebelum kita berkorban? Sejak 1 hari bulan Zulhijjah tahu dia bercukur. Sebab supaya muka nampak macam kambing, macam unta, macam lembu, kata orang yang buat lawak bodoh. Pada Tok Abah tu tak sesuai ya. Okey. Nombor 19. Ya, sebelum Tok Abah sambung, ingat program kita dibawakan oleh webinar ya pada 18 Julai. Jom jadi warga kerja berintegrasi. Ya, berintegrasi, berintegriti. Integriti ialah buat benda yang baik dengan cara terbaik bila orang tak nampak. Integriti satu kewajiban, bukan satu pilihan. Dan orang yang berintegriti, rezekinya berkat. Ya, dia akan berkat. Bila rezeki berkat, kita akan Allah sayang, bos sayang, kawan sekerja sayang, anak-anak kita respect, keluarga kita respect. Yang paling penting, mak bapak kita bangga ada anak macam kita. So guys, bila anda attend webinar pada 18 bulan Julai, jom jadi pekerja yang berintegriti. Di samping jadi aset yang bernilai kepada organisasi, anda jadi orang yang baik, lebih baik, yang orang respect. Kenapa orang tak respect aku? Rupanya kita kurang berintegriti. Dan Tok Abah akan share 25 tips bagaimana nak memperkasih integriti supaya bos sayang, nak naik pangkat, nama awak yang teratas, namaku teratas. Apa ada lagu nama kan? Ada lagu dulu, tak salah Tok Abah tak tahu lagu tu ya. Namanya namamu di teratas, namamu teratas, something like that lah. So mungkin ada sahabat-sahabat yang pagi ni yang ingat nama lagu tu ya. Namamu teratas. Jadi kalau kita orang berintegriti, mudah-mudahan bila nak naik pangkat, nak bagi extra bonus, nama kita teratas di mata bos. Ya, dan anak-anak akan jadikan kita sebagai contoh teladan. Sebab kita dah memperbaiki integriti. So guys, come to our webinar agar bos sayang, nak naik pangkat pun mudah-mudahan anda lah orang yang jadi calon ya. Jiran-jiran sayang, kawan-kawan respect. Yang penting mak bapak bangga ada anak macam kita. Kan syukur. Kalau mak bapak kita sudah meninggal dunia, mereka aman, tenang dan dapat mengalir pahala asbab kita punya tindak tanduk yang penuh dengan integriti. Allahumma salli ala Muhammad. Okey? Okey. Jangan lupa ya. InsyaAllah. Baik. Wah, 340 orang. Takkan tak sampai 400 ya. 436 share. Maria Ismail dah masuk. Ya, Nur Zahyu Mat Yusof kata bersyukur, kena bersyukur. Ya, Cheng Wang. Wah, Cheng Wang dah masuk, dia bagi love kat Tok Abah. Ya, Emma Razmi, ya, Zahara Selamat ada, Patch Adam Story, Ropiah Abdullah, Nurul Fatin, Zainab Hassan, Allahumma sallamanya. So Martini, wah, nama Martini Muhammad. Ya, so Cheng Wang dah dia apa nama? Dia beritahu kepada Farhanan Fairin. Hello dia kata. Ya. Syah Ija, Farhana pula dah. Farhana Fairin pula ajak kawan dia Syah Ija, ya. So Zainab Abdul Qadir pun dah cotat ya. Farhana integrity, Ina Zalina, Farhana Fairin, RB Hunter tu dia. RB Hunter, Emma Razmi, Nurul Fatin. Okey. Lita Walita, Surati Ahmad. Okey, baik. So guys, like dan share. Masih boleh like dan share untuk genapkan 400 orang ya dalam kelas kita. Baik. Poin nombor 20. Tok Abah nak tambah. Bagaimana nak jadi orang yang bermotivasi agar kita ya sentiasa positif, sentiasa jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, majikan dan kepada dunia. Because ingat, anda dan Tok Abah adalah insan kiriman Tuhan untuk jadi aset ataupun memberi manfaat. Khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, orang yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Nombor 20, untuk sentiasa bermotivasi, Tok Abah buat. Tok Abah buat dari masa ke masa. Beri hadiah kepada diri bila capai sesuatu kejayaan ataupun pembaikan diri ataupun tamat buat kerja ataupun closure lah.
Awak nak tulis buku, siap buku, awak bagi hadiah pada diri awak. Awak nak buat kertas kerja, dapat. Tabah nak buat nota, nota dapat cantik. Nota untuk integriti, tabah dapat cantik. Tabah bulan lepas dah buat nota yang sangat cantik tentang bagaimana tip memperkasa mental. Dah jadi e-book dah. Ya. So, dan ramai orang dah beli dah. Tabah excited, sonok sangat. Tabah bagi hadiah diri tabah. Tapi simple-simple lah. Ya. Tabah bagi hadiah apa tau? Special, extra pedas, nasi goreng ikan masin. Allah, simpelnya hadiah untuk Tok Abah. Nak makan yang lain-lain, takut anak komplain. Abah, tak boleh, bah. Ya, Tok Mak pun kadang komplain juga. Jangan makan yang bukan-bukan. Sesekali Tok Abah akan hadiahkan diri Tok Abah Musang King. Tapi Tok Abah tak pernah beli sendiri. Tok Mak kena belikan. Dia orderkan Musang King. Allah, kadang orderkan IOI 101 pun jadilah. Ya. Kadang menantu pun nampak abah nak durian, nak. Ada yang dua-dua menantu belikan, ya. Si apa nama Ros Mezani pun belikan Tok Abah. Si Aini pun dia termakan durian, bukan termakan, dia makan lah. Lepas tu dia sedawa, Tok Abah kata, oi, bau durian. Alamak, dia kata dah habis. Dia pun keluar pelan-pelan belikan satu Tupperware untuk Tok Abah. IOI 101. Tok Abah makanlah 3 ulas. Lazat lah kan. Kenapa lazat? Ekstra lazat sebab orang belanja. Gila. Beli sendiri. Hadiah juga tu, ya. Okey, nombor 20. Beri hadiah kepada diri. Tok Abah suka beli hadiah pen. Ni staff Tok Abah. Cik Yati, ya. Dulu Cik Yati, sekarang Puan Yati yang berikan hadiah ni. Pada Tok Abah ni. Masa entah apa birthday ke apa ke. Pen. Tok Abah pegang pen ni. Ni hadiah ni. Ada gambar Ferrari kau. Ya, jadilah, ya. So ni hadiah. Dan Tok Abah suka dapat hadiah pen, hadiah buku. Dan Dr. Narimah baru belikan Tok Abah hadiah, 2 hadiah ni, ya. Ni. Tu Tok Abah excited. Ni apa yang Dr. Nari belikan Tok Abah 2 buku, ya. Dia tolong printkan 2 buku yang Tok Abah excited sangat. Dah tengok dah kontennya, ya. Orang lain buat saku. Ini hadiah. So Tok Abah excited sangat. Ni terima kasih Dr. Nari, ya. Dia berikan hadiah pada Tok Abah. Di samping tu dah dia bagi hadiah buku, hadiah tapai pulut, lepas tu bastoi dari Perlis. Jauh, ya. Jauh benua Perlis. Tu dia bastoi. Bukannya senang nak dapat bastoi. So Tok Abah dapat hadiah. Excited. Guys, untuk bermotivasi, yalah, syukurlah dapat hadiah. Tapi kalau orang tak beri hadiah, janganlah sedih. Beli hadiah untuk diri sendiri. What's wrong? Tapi Tok Abah dah lama lah tak beli hadiah untuk diri sendiri, ya. Raya lepas Tok Abah berikan hadiah sebab ada keperluan sepasang baju Melayu. Kemarin bagi penanya motivasi pada FEP, Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, dapat hadiah hamper buah-buahan dan satu bahan baju batik. Dapat hadiah. So Tok Abah belum sempat nak buat baju batik baru. Dah lama tak buat baju, ya. Lama bertahun-tahun lah. Paling kurang dah 2-3 tahun sebab PKP mana ada orang buat baju. Ada, tapi Tok Abah tak buat. Gitu, ya. Tu sebabnya semalam Tok Abah pakai baju yang umurnya 27 tahun. Baju hitam tu. Dan tailornya Tok Abah ingat. Aiden Taylor. Nama tailornya Aiden. A-D-E-N. Aiden. Sebenarnya dia kata bukan Aiden apa ni Tok Abah. Aden. Dia orang Negeri Sembilan. Aden tu saya. Oh, ingat Aiden. Nampak hebat. Nampak orang putih. Rupanya Aden. Okey, tak apalah. Ya, tu tak tahulah ada lagi ke tidak. Apa nama Aiden Taylor tu. Tok Abah buat baju tu pada tahun 96. So 4 campur 22, 26, ya. 26 tahun. Ya, 26 tahun baju Tok Abah yang Tok Abah pakai semalam. Dahsyat, ya. Tok Abah pun terperanjat. Boleh pakai lagi. Yang cantiknya dia selesa sangat. Dan good quality. Dia memanglah good. Dulu masa buat, mahal kau. 110 kot. Satu sepasang, 110. 26 tahun yang lepas. Mahal tu. Sekarang mungkin harganya 300 lah kot. Dulu 110. That was 26 years ago. Gaji Tok Abah masa tu sebagai pensyarah adalah 3-4 ribu kot. 3-4 ribu 20 tahun lepas okey tahu. Ya.
So sebagai Profesor Madya dah lebih ya. Gedebak-gedebuk dapatlah kot 5,000 ya. Dengan ialah kita buat banyak mengajar dan sebagainya, dapatlah gaji dalam 7-8,000 pada tahun 1996. Wah, that was 26 years ago. Long time ago ya. Yesterday when I was young ya. Muka tak apa masa tu pun macam kembar Zul Arifin lah. Sebenarnya tapi kita tak perasan. Okey, beri hadiah kepada diri bila capai sesuatu kejayaan atau pembaikan diri atau improvement ataupun selesai tugas. Selesai tugas dengan jayanya, awak motivasikan diri dengan orang tak bagi hadiah, awak beli hadiah sendiri. Hadiahkan diri. Ramai orang terlupa. Tak perlu yang mahal-mahal. Ya, awak suka sangat mi segera. Mama, mi segera special ada telur. Itu hadiah diri. Sekarang kalau mi goreng special RM5 kot. Ke RM6. Tu apa dah lama tak makan kat kedai mi goreng special tu lah. Mi segera special. Dengan kena minum air buah lah ya. Dia lawannya jangan teh tarik. Ya dah minyak kan. Tok Abah akan minum air apple dengan asam boy tanpa gula. Sebab asam boy tu dia dah ada gula dah manis. Tok Abah punya favorite ialah untuk dieting juga. Sebab buah apple is good for your dieting and good for your prostate lah. Tapi kalau untuk pecahkan batu-batu karang, kata pakar-pakar homeopati dan naturopati ialah air buah tembikai. Air buah tembikai insya-Allah jadi asbab memecahkan batu karang. Kata pakar naturopati, bukan Tok Abah cakap. Pakar-pakar perubatan naturopati. Ya, Tok Abah pun belajar sikit-sikit lah. Ya, so that's good ya. Of course, Tok Abah kata apa kan? Minum air yang ada limau ataupun sebarang limau lah ya, ataupun apa yang buah yang kuning, lemon. Orang Jawa fikir Jawa cakap Arab tapi macam tak keluar perkataan lemon ya. So lemon bila masam banyak vitamin C, tapi bila kita masuk dalam badan minum dia akan jadi alkali. Badan kita jadi alkali, pH 8 hingga 9 lah. Dan bila pH kita alkali tidak ada kuman atau virus boleh hidup dan tidak ada penyakit boleh singgah insya-Allah. Jadi kita akan sihat dan mudah sembuh daripada coronavirus ataupun sebarang jangkitan yang kita ada apabila kita alkalikan badan kita dengan minum air suam dengan limau ataupun Tok Abah minum teh ya, TO dengan lemon dengan limau untuk minuman biasa untuk alkalikan badan. Subhanallah ya. Baguslah kita sihat. Okey. Last. Sebelum tu ingat janji temu kita ya. Jangan lupa bersama Tok Abah pada 18 Julai. 18 Julai ya, bos-bos hantar your staff kepada menjadi warga kerja berintegriti untuk kelangsungan organisasi. Tapi apa untungnya saya kalau attend organisasi? Saya untunglah ya, my company untung, my jabatan, my kementerian untung. Tapi saya, bila awak jadi orang berintegriti, bos sayang awak, bos respect awak, mungkin nama awak teratas untuk kenaikan pangkat. Tu dah sebut tadi kan. Yang penting apa? Kawan-kawan respect, kawan-kawan sayang, mula percaya ke awak sebab awak dah berubah jadi orang berintegriti. Dan Tok Abah akan bagi 11 cara, 11 tanda orang yang tidak berintegriti, 11 punca kita kurang integriti, dan 11 kesan negatif kalau kita tak ada integriti. Dan Tok Abah akan bagi 25 tips bagaimana nak memperkasa integriti dan lebih kurang 20 doa bagaimana nak memperkasa integriti. Itu antara konten dia dalam masa 3 jam. Dan insya-Allah berbaloi, insya-Allah akan mengubah lanskap diri anda ya. The socio-psychological dan spiritual nature of your body akan berubah ya. Orang sayang, orang percaya, orang respect, Allah sayang ya. Bos pun nampak kehebatan awak, anak-anak respect awak, keluarga awak sayang awak ya. Dan yang penting Tok Abah sebut, mak ayah anda bersyukur dan berbangga ada anak-anak macam anda sebab anda sudah memperkasa integriti. Come to Tok Abah punya webinar 18 Julai 10 pagi sampai 1 tengah hari insya-Allah. Okey?
Untuk yang sengah-sengah sana, sengah-sengah ni, dan banyak yang untuk merawat diri, sebab banyak antioksida dan vitamin C, imuniti akan bertambah kuat, dan antioksida akan asbab merawat dapatkan kondisi plus. Allahumma salli ala Muhammad, ya. InsyaAllah. Oh, tak boleh lupa, ya. Untuk anak-anak, ya. Itu untuk mak bapak. Untuk anak-anak jangan lupa, ya. Ni sebab baru lepas ada pesta, ada carnival kat Quill Mall, ya. Quill Mall, di mana Excel Plus Prasa Coklat ni dengan dia punya mascot Didi and Friend dan Tok Abah. Tok Abah pun di maskotkan. Tok Abah pun masuk geng Didi and Friends untuk kata orang tu mewar-warkan. Ini untuk anak-anak umur 2 tahun ke atas, ya, sebab dia ada vitamin C untuk immunity, kolesterol susu awal lembu untuk kesihatan, untuk pembangunan minda dan sebagainya. Ada buah tamar untuk bagi tenaga, skim milk, ya, DHA powder untuk pembangunan minda, ya, lepas tu lotus, ya, biji teratai untuk ketenangan, fokus. Jadi anak-anak seronok belajar, lebih fokus, ya, dan lama belajar, mudah ingat, mudah faham, akhirnya pandai dan berjaya lah. Akhirnya bukan makan terus jadi pandai, tak. Dan pesan pada anak, belajar menghadap kiblat. Belajar menghadap kiblat, bacakan kat kepalanya Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Kalau dia belum pandai membaca diri, ya. Kalau dah pandai baca, make sure dia duduk menghadap kiblat, baca Al-Fatihah, ya, lepas tu baca Al-Insyirah, 8 dada, baca ayat kursi untuk halau setan iblis yang mengganggu mereka. Dan kalau mereka agak ada mencabar dia punya sifat, bacakan surah Toha ayat 1 hingga 5. Asbab Umar Al-Khattab berubah jadi orang positif, hebat, cemerlang dan berdisiplin. Asbab surah Toha ayat 1 hingga 5. Pesan ulama, itu pun jadi asbab juga untuk menggempur, ya, dia punya sifat-sifat negatif, memecahkan nyah cemar sifat negatif untuk jadi positif. Subhanallah. Semua ada ubat, ya. So, last untuk pagi ni, wrap up. Visualize success, ya. Otak berfikir pakai gambar. So bila kita bayangkan kejayaan, tu sebabnya Tok Abah suruh anak-anak Tok Abah, awak ada syarikat, ada perniagaan, bubuh spanduk, target, spandukkan, bantingkan, ya, visualizekan, posterizekan. Tapi Tok Abah buat spanduk yang cantik, yang boleh dinamik, boleh diubah-ubah. Target tahun ini ialah, contohlah, 10 juta. Contohlah, 10 juta. Up to date sekarang 26, 27, akhir bulan Jun, kami baru dapat, katalah 5 juta. Contohlah 4 juta. Contoh. Ni contohnya. Jangan pula LHDN kata, "Hui, banyaknya. Ni boleh cukai ni." Kau jangan buat pasal orang LHDN. Kita kan kawan. Ni Tok Abah bagi contoh. Kalau contoh janganlah bagi 500,000. Sikit sangat. Contoh biarlah besar, bersemangat. Contoh. Kau orang LHDN kata senyum je. Siap kau. Ya, kami cukai. Tak. Ya, Tok Abah pun insyaAllah lah. When come to cukai, kita takkan lagi lah. Sebab kata integriti dan dapat keberkatan. Cukai kita bayar, zakat kita keluarkan dengan sempurna untuk keberkatan rezeki. So visualize success, ya. Gambaran ikut kajian, gambaran mental that you can visualize in your mind 10 kali ganda lebih berkesan daripada apa yang awak tulis atas spanduk, atas kertas. Jadi kena ada masuk dalam kita punya mental picture. Gambarkan dalam kepala. Dan ikut pakar-pakar psikologi, your visual mental picture is 10 times more powerful than what you write on paper. Subhanallah. Itu sebabnya Tok Abah berhenti di sini. Besok kita sambung insya-Allah lah, kalau ada peluang, ada rezeki dan panjang umur, kita sambung, ya, ulang balik nombor 21 sebab Allah itu witir, ganjil. Tok Abah stop nombor 21, besok kita sambung sebab Tok Abah dah lapau, ya. Sebab nampak dah buah-buahan dah ada atas meja untuk sarapan yang terbaik. Untuk bermotivasi, makan buah dahulu. Tok Abah dah pesan sejak 35 tahun yang lepas, ya. Happy birthday, happy anniversary, selamat pengantin baru, selamat menimang cahaya mata, selamat menang cucu, selamat membuat kerja-kerja amal, selamat bertugas, selamat berbonding dengan keluarga, selamat dalam perjalanan, selamat dalam apa yang anda lakukan. Illa liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.